Sinar Linimas, suara informasi anak rantau Linimas. Cahaya informasi, sinar inspirasi. Salam sejahtera dan hai semua. Kami dari Sinar Linimas ingin menyampaikan satu berita tentang ilmu etika dan peradaban. Untuk makluman semua, ilmu tentang etika dan peradaban di Malaysia dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia. Acuan ini bersulam berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya, iaitu pada era pra-kolonial, era kolonial dan juga era pasca-kolonial. Acuan Malaysia terbentuk daripada gabungan antara etika tradisional, iaitu seperti konsep adat dan adab, dengan etika berciri moden yang diperkenalkan dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah di watan kita. Tahap penghayatan etika dan peradaban ini pula adalah berbeza-beza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Ya, penghayatan terhadap etika dan peradaban adalah sangat penting dalam hasrat negara kita untuk membina dan menjayakan sebuah masyarakat yang berbudi bahasa dan saling menghormati demi memastikan ia mencapai kemajuan sosial dan hidup harmoni. Misi ini merangkumi 4 daripada 6 rukun daripada dasar Malaysia Madani. 4 prinsip tersebut ialah kesejahteraan, keyakinan, hormat serta ihsan dalam kalangan masyarakat madani. Tapi, apakah maksud etika dan peradaban? Secara umumnya, etika merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan individu atau kumpulan. Manakala, peradaban merujuk kepada sistem dan tahap perkembangan sosial serta kemajuan kebudayaan sesuatu bangsa. Pada era pra-kolonial, etika terjemah sebagai adat, adat resam dan juga adat istiadat. Peradaban pula bersifat universal dan batasan etnik. Bentuk etika berciri moden seperti etika, etos dan etiket diperkenalkan dan dilaksanakan semasa era kolonial. Rentetan itu sebagai sebahagian daripada tugasan kumpulan kami juga telah menjalankan sebuah kajian. Kajian ini dilaksanakan melalui pautan Google Form bagi mengetahui pandangan para mahasiswa terhadap kepentingan ilmu etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Berdasarkan kajian ini, jelaslah bahawa kebanyakan orang sebenarnya tidak memahami ilmu etika dan peradaban secara mendalam. Namun begitu, mereka masih percaya bahawa mereka sering mengamalkan nilai-nilai etika dan peradaban dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, kami mengambil kesempatan untuk menemu beberapa orang pelajar Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, atas pendapat mereka tentang isu etika dan peradaban. Sekarang, marilah kita serahkan masa kepada penebu bual kita. Hai, bolehkah saya tanya sedikit? Pada pendapat anda, apakah maksud ilmu etika dan peradaban dalam konteks kehidupan sebagai seorang pelajar? Kalau bagi saya, ilmu etika dan peradaban maksudnya kita tahu beza antara apa yang betul, apa yang salah. Lepas tu dan kita akan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian kita. Contohlah, bagi seorang pelajar macam kita perlu menghormati pensyarah kita, macam beri salam kalau kami terjumpa mereka, datang kelas pada masa, lepas tu menyiapkan tugasan kita dalam tempoh yang diberikan. Saya rasa itu sajalah. Terima kasih atas jawapan anda. Thank you. Hai semua, bolehkah saya tanya satu soalan? Boleh. Pada pendapat korang, mengapakah ramai orang tahu tentang nilai etika dan peradaban tetapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan seharian? Mungkin sebab mereka anggap benda tu tak penting atau susah nak amalkan. Saya pula rasa bahawa mereka dipengaruhi oleh persekitaran mereka. Contohnya lah, kalau kita selalu dikelilingi oleh mereka yang kurang beradab, lama-lama kemudian kita juga akan terikut perangai mereka.
Ya, saya percaya jika pendidikan tentang etika diterapkan sejak kecil lagi, ramai akan lebih sedar dan terbiasa buat benda yang betul. Kata pepatah, melentur biarlah dari rebungnya. Wah, saya pun setuju. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang bersama saya 2 orang pelajar. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Elena Talaliong. Nama saya Sajida Mariam. Soalan saya, bagaimanakah penerapan nilai etika dan peradaban dalam kehidupan dapat melahirkan satu masyarakat yang harmoni? Saya rasa kita boleh beretika dengan mengelakkan gejala-gejala negatif seperti penipuan dan penindasan. Secara tidak langsung, masyarakat kita akan jadi aman. Saya setuju. Jika semua insan menyedari betapa pentingnya nilai peradaban, mereka pasti akan lebih menghormati kepelbagaian budaya dan pandangan orang lain. Hal ini akan menjadikan masyarakat kita lebih bersatu padu. Oh, menarik pandangan anda bersama. Jadi, satu masyarakat yang harmoni adalah dilahirkan daripada nilai etika dan peradaban yang diamalkan bersama. Terima kasih. Sama-sama. Hai Jason, boleh ceritakan apa yang berlaku kepada kamu? Mula-mula saya diejek oleh kerana saya punya saiz badan. Dan kemudian mereka lebih-lebih dan mereka cuba untuk menolak saya sampai saya jatuh. Kamu pernah laporkan kepada pihak universiti? Saya pernah laporkan tapi saya takut dan kadang-kadang saya rasa saya macam mau hilang je dari muka bumi ni. Oi, Jason, kau buat apa ni? Berat ke? Batu ke? Cubalah kami kalau kuat sangat. Baiklah, pada pendapat anda, apakah tingkah laku yang sering dilakukan oleh pelajar yang menunjukkan bahawa kurangnya nilai etika dan peradaban dalam diri mereka? Pada pendapat saya ialah membuang sampah di merata-rata tempat. Hal ini dikatakan demikian kerana menunjukkan sikap pelajar yang kurang tanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Jadi beginilah contohnya, sebab tingkah laku pelajar tersebut membawa kesan yang besar terhadap kebersihan alam sekitar dan perbuatannya menunjukkan kurangnya nilai etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat hari ini. Hei, tolong kutip sampah itu dan buang ke dalam tong sampah. Kita hendak jaga tempat ini sentiasa bersih tanpa sampah. Maafkan saya sedar kesalahan saya tadi. Ya, tak apa. Inilah maksud sebenarnya etika dan peradaban. Tanggungjawab bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada masyarakat dan alam sekitar. Huraikan dalam bateri setengah low. Nice. Cahaya Dan nilai dan etika Loading. yang harmoni, saya rasa kita boleh pada pendapat ilmu peradaban dan batu ke? Cubalah ambil kalau buat kuat sangat. Aku tak tahu macam dah. Hai Jason, bolehkah ceritakan apa yang berlaku kepada kamu? Mula-mula pada masa hari itu saya dibuli dan ditolak dan lagi sekali. Saya pergi kalau sampah. You? Oh, okay. Jawab pelajar terhadap kebersihan alam sekitar. Ya, beginilah contohnya. Hei, tolong kutip sampah itu dan buang ke dalam tong sampah. Kita semua kena hendaklah menjaga sekitar dalam tong sampah. Kita semua kena hendaklah menjaga sekitar.